Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Yang dihormati pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pemudah cara yang sentiasa memudahkan cara melaksanakan kajian tindakan di sekolah saya, sahabat-sahabat guru besar baharu Negeri Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Cikgu Rokiza binti Aman, Guru Besar Baharu Sekolah Kebangsaan JUS, dan pada hari ini saya ingin berkongsi satu kajian tindakan yang telah saya laksanakan di SK JUS yang bertajuk meningkatkan motivasi dan kecemerlangan murid dengan menjalankan program podium kejayaan. Baik sahabat semua, seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan di Malaysia masa kini telah pun berubah, yang mana di sekolah rendah khasnya tidak lagi berorientasikan peperiksaan tetapi telah beralih fokus kepada kemenjadian murid. Jadi dengan ini bila berorientasikan peperiksaan, kita lebih utamakan kecerdasan intelektual. Namun bila fokus kepada kemenjadian murid, kita perlu mengambil tahu berkenaan dengan kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan spiritual murid-murid kita. Di sini saya ingin kongsikan satu berita baik bahawa Pavlov menerusi prinsip pelajaran klasiknya telah membuktikan bahawa sesuatu emosi itu boleh diubah. Okey, jadi ini disokong pula oleh teori tingkah laku oleh B.F. Skinner, iaitu mengatakan perkembangan personaliti manusia bergantung kepada penubuhan operan. Jadi dengan itu sepatutnya bagi mendepani perubahan sistem pendidikan ini, sekolah perlu menyediakan persekitaran yang mampu merangsang penubuhan positif kepada seluruh warganya. Dan inilah yang saya lakukan, iaitu saya telah menyediakan satu ruang persekitaran ini yang saya beri namakan dia sebagai program podium kejayaan. Baik. Dalam hal ini, fokus kajian saya ialah meningkatkan bilangan kejayaan dan kemenjadian murid-murid SK JUS dalam bidang akademik dan juga ko-akademik. Okey, untuk pengetahuan bersama, SK JUS merupakan sebuah sekolah SKM, sekolah kurang murid yang terletak di dalam sebuah kampung JUS, berada lebih kurang 21 km daripada Bandar Jasin. Okey, mempunyai 12 orang guru sahaja, seorang AKP dan juga 55 orang murid. Jadi saya dapati berdasarkan inilah dapatan awal, punca isu saya adalah saya dapati kedudukan sekolah dan latar belakang keluarga yang sederhana ini telah menjadikan mereka ni seolah-olah berada di zon selesa, macam tak ada yang nak pantau sangat. Okey, jadi keluarga pun tidak terlalu mendesak. Jadi memang berada di zon selesa. Kemudian diikuti pula dengan bilangan murid yang tak ramai mempengaruhi kualiti yang dihasilkan di sekolah tersebut, dan juga bilangan guru yang tak ramai menyebabkan kekurangan idea dan juga kekangan masa. Sebab bila cikgu tak ramai, mereka lebih tertumpu kepada masa mengajar. Seorang guru melebihi 30 waktu mengajarnya. Jadi masa bersama murid untuk aktiviti yang lain itu kita sukar nak dapat sebenarnya. Okey, jadi tujuan saya melaksanakan kajian tindakan ini adalah sebenarnya untuk saya mewujudkan ruang persekitaran yang mampu merangsang perkembangan dan kemenjadian bakat murid serta membantu peningkatan motivasi guru pada era abad ke-21 ini. Jadi di sekolah JUS saya telah menyediakan ruang-ruang ini. Memang insya-Allah sudah boleh dikatakan lengkap ruang-ruang di SK JUS ini yang berlandaskan PAK 21. Okey. Dan program saya ini sebenarnya ialah pelengkap kepada prasarana yang saya sediakan ni. Okey, yang saya namakan sebagai podium kejayaan. Okey. Tujuan podium kejayaan untuk apa? Untuk menyuntik semangat semua warga sekolah agar lebih berkeinginan memajukan diri dalam apa jua bidang yang mereka minati tanpa memikirkan kekurangan diri. Okey, jadi tujuan saya adalah menambah baik amalan pengurusan dalam meningkatkan motivasi dan kecemerlangan murid menerusi program podium kejayaan. Baik, saya suka nak berkongsi kata-kata Dr. Azam pengarah kita, iaitu pada mula-mula saya jadi guru besar, dia ada cakap,
bukan pada saya, melalui kalimat dia kata, bentuklah sekolah kita agar sekolah kita dapat melahirkan bangsa pencipta. Okay, bukan lagi bangsa pengguna. Dan insya-Allah inilah yang sedang saya lakukan untuk melahirkan bangsa pencipta. Baik. Persoalan kajian saya sekarang adalah bagaimana cara untuk menambah baik amalan pengurusan ni. Okay, saya perlu tahu bagaimana caranya. Okay. Dan saya sendiri tahu dan menyatakan pada para pentadbir saya mengatakan bahawa pentadbir sekolah perlu memainkan peranan sebagai ejen perubahan. Okey, ini disokong juga oleh Hargrave dan juga Fink menegaskan bahawa pemimpin bukan sahaja berperanan sebagai pengurus iaitu memberi arahan, tetapi mereka juga membina kecemerlangan secara bekerjasama dengan kaki tangan bawahannya. Okey, jadi bila seseorang pemimpin dan di dalam kajian ini adalah saya berperanan sebagai ejen perubahan, akhirnya insya-Allah akan berlaku peningkatan motivasi dan kecemerlangan murid-murid sekolah JUS, insya-Allah. Okey, kumpulan sasar untuk kajian tindakan saya ni adalah 55 orang murid sekolah JUS, semua murid sekolah JUS yang terdiri daripada 22 murid lelaki, 33 murid perempuan, yang mana 13 daripadanya ialah murid orang asal. Okey, berkenalan dengan murid-murid saya. Ni dia. Okey, banyak ni je. Okey, kaedah kajian. Kaedah kajian yang saya laksanakan menerusi kajian tindakan ini adalah saya menggunakan reka bentuk kajian oleh model kajian tindakan McBride dan juga Shopstack. Okey, yang mana reka bentuk kajian beliau ini mengatakan bahawa satu kitaran yang bermula dengan mengenal pasti masalah. Macam tadi saya dah tahu kan masalah dia apa. Saya kumpulkan data awal, saya untuk tindakan, laksanakan tindakan tersebut, kumpul data lagi dan saya kesan ada tak berlaku perubahan. Kalau ada saya analisis, kemudian jika benda tu nampak baik, bagus, kita teruskan. Sekiranya ada masalah, kita akan buat plan. Dia macam ada plan A, plan B. Itu yang dimaksudkan oleh model kajian beliau. Okey, seterusnya saya menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpulkan data, antaranya ialah mengumpulkan data kejayaan murid, menggunakan soal selidik dan juga pemerhatian serta menggunakan kaedah temu bual. Dan juga saya melakukan analisa. Okey, cara saya menganalisa data bagi kajian tindakan ini ialah dengan cara menganalisanya dalam bentuk deskriptif iaitu data kuantitatif dan juga bentuk naratif iaitu data kualitatif. Okey. Hasil dapatan kajian ini telah berlaku peningkatan terhadap kadar kemenjadian murid di SK JUS. Jadi saya memang gembira dengan hasilnya ini. Okay? Jadi di sini saya ingin kongsikan pada semua intervensi yang telah saya laksanakan. Okey, yang pertama adalah menyediakan program podium kejayaan ini. Okay? Sediakan program ni. Okey, bagaimana? Cara, okey, ini dia. Podium kejayaan. Tu je sebenarnya, meja kecil tu sebenarnya saya namakan dia sebagai podium kejayaan. Okey. Sebuah pentas kecil yang mudah alih, dia kecil, mudah alih, okey, mengikut kesusahan pengguna, mudah dibina. Saya potong je kaki meja sebab ada lebihan meja murid di sekolah saya, potong kaki, okey, sangat praktikal, menggunakan bahan terpakai dan dihias secara minimalis. Okey. Jadi pentas kecil inilah saya namakan dia sebagai podium kejayaan. Kemudian memang mudah praktikal. Murid saya tahap 2 boleh angkat seorang, murid darjah 1 boleh angkat berdua, suka je dia nak angkat, masuk ke dalam kelas dan saya mulakan dengan pencapaian kejayaan di dalam kelas. Okey, biarkan kawan dalam kelas sama, oh budak ni berjaya, bagus. Macam tu tujuan dia semua. Okey. Yang kedua adalah okey, perdana ini akan sentiasa diimarahkan, okey, untuk setiap kejayaan kecil ataupun besar. Kalau dapat peringkat antarabangsa lagi bagus kan? Okey. Okey, kita pergi yang kedua iaitu penyampaian sijil dan hadiah di podium kejayaan. Itu intervensi yang kedua, step kepada yang kedua. Okey. Apa saya buat? Bila saya dah buat itu, saya buat ini pula iaitu menyampaikan sijil hadiah di podium kejayaan tersebut. Okey. Menurut Sternberg, motivasi berarti dorongan atau keperluan yang memimpin kepada sesuatu tindakan.
penyampaian sijil dan hadiah ini merupakan satu motivasi yang sangat besar kepada semua orang sebenarnya. Ini disokong pula oleh Kamarudin bin Haji Hussein yang mana beliau mengatakan motivasi dianggap salah satu unsur penting ya yang membolehkan murid-murid melibatkan diri secara aktif di samping menjadikan proses pembelajaran ini berlangsung dalam keadaan yang bermakna, berfaedah dan menggembirakan. Jadi motivasi itu ingat sangat penting. Okey, jadi untuk merasmikan podium kejayaan yang saya laksanakan di sekolah JUS, maka dua orang murid saya iaitu tokoh nilam murid saya pada tahun ini, tokoh nilam bahasa Melayu dan tokoh nilam bahasa Inggeris yang mana mereka mendapat johan di peringkat daerah bagi kategori SKM untuk merasmikan podium ini. Dan hasilnya apa? Tokoh nilam ini telah membuka mata semua murid SKJUS untuk turut menjadi individu yang berjaya menginjakkan kaki ke atas podium tersebut. Okey, itu intervensi saya yang kedua. Dan yang ketiga seterusnya adalah saya menyediakan ruang kejayaan suri tauladan. Apa ruang kejayaan ni apa pula kan? Okey, ini dia. Ada satu ruang yang saya sediakan di laluan yang agak sibuk untuk saya untuk saya tampalkan lagi kejayaan-kejayaan yang pernah dimiliki, yang sedang dimiliki oleh guru dan murid sekolah kebangsaan JUS. Okey, kenapa pentingnya macam tu? Kerana kegemilangan ini harus dicanangkan bagi membakar semangat dalam diri individu itu sendiri maupun diri orang lain untuk menempah kejayaan. Kebanggaan diri ini akan lebih mampu memberi pulangan yang positif terhadap hayat warga sekolah apabila ia ditatap dalam jangka masa yang lebih panjang. Bangga tau, bangga. Oh, orang pandang, oh aku nampak gambar kau kat situ. Bangga kan, kau menang apa, kau menang apa. Jadi kebanggaan tu yang kita nak. Akan datang, oh aku nak menang lagi lah, aku nak menang lagi lah. Itu yang kita nak. Motivasi dalam diri itu yang kita nak sebenarnya. Okay. Dan menurut Brom, apabila seseorang anak sentiasa dibuat jangkaan-jangkaan yang positif dalam pelajaran mereka, maka hasilnya akan menambah kebolehan dan kemahiran mereka dalam pembelajaran. McKenna juga mengatakan perkara ini boleh mencipta pencapaian dan memberi rangsangan yang berterusan untuk kejayaan murid. Jadi itulah pentingnya ruang kejayaan suri tauladan yang saya bina di Sekolah Kebangsaan JUS. Okey. Melalui kajian ini juga dapatlah dibuat pemerhatian yang mana pada peringkat awal murid kelihatan termangu-mangu, tak faham, tapi kita telah mempromosikannya dan kejayaan kecil kita telah angkat dan hasilnya kejayaan yang mendominasikan iktirafan penghargaan sebagai fokus utama telah berjaya mengubah rentak aktiviti dan pelibatan murid SKJUS. Okey, dan memberi kesan yang sangat besar pada mereka. Mengapa pentingnya refleksi? Nuriyati mengatakan amalan membuat refleksi merupakan suatu pemikiran yang kritis dalam mengenal pasti dan menangani sesuatu masalah yang dihadapi. Jadi pentingnya refleksi itu. Okey, menerusi dapatan kajian, menerusi soal selidik, dapatlah dikatakan yang ianya telah berjaya meningkatkan motivasi dan kecemerlangan murid menerusi program ini. Dan Dr. Mazli sendiri mengatakan kita perlu menginsankan revolusi industri 4.0 dan menekankan konsep manusiawi ini. Okey. Dan untuk analisis yang kedua menerusi temu bual, okey. Program ini telah memberi ruang dan peluang kepada murid untuk menyerlahkan bakat dan kejayaan masing-masing. Dan ini saya suka mengambil kata-kata Farid Rizki tokoh nilam 2018 mengatakan dia mengajak kawan-kawan semua untuk melaksanakan aktiviti di sekolah sebab dengan cara itu saja guru-guru akan nampak talent murid-murid ni semua. Bagus tu. Kan? Okey, jadi di sini menerusi dapatan kajian ini dapat telah mula menunjukkan kejayaan di Sekolah Kebangsaan JUS. Juga ada senarai-senarai kejayaan. Ada banyak lagi, saya dapat senaraikan banyak ni sahaja dulu. Okey, kemudian implikasi dan rumusan dan implikasi daripada kajian tindakan ini yang mana jika tidak dipecahkan ruyung mana akan dapat sagunya, betul tak? Kita tahu bahawa semua murid, semua manusia itu kecerdasan mereka adalah berbeza. Jadi ruyung inilah yang perlu kita pecahkan. Bagaimana? Okey, bagaimana nak pecahkannya? Kita kena ada penugasan positif dan meningkatkan motivasi dirinya.
Okey, jadi menurut Anissa Saleha Daslina mengatakan persekitaran pembelajaran yang kondensif akan meningkatkan keterlibatan dan kemahiran insaniah ini. Okey, jadi sebab itulah saya membuat program Podium Kejayaan. Okey, dan implikasinya adalah jika kita tidak bertatih, mana mungkin kita akan dapat berlari. Jadi membuat kerja tindakan ini telah memberi pengalaman kepada saya untuk menyuntik semangat diri saya agar terus menghasilkan inovasi dan intervensi dan membantu saya membaiki cara pengurusan saya di sekolah dan juga berlaku peningkatan kecemerlangan dalam kalangan murid-murid sekolah JUS. Alhamdulillah. Baik, kesimpulan yang dapat saya nyatakan di sini adalah apabila mula berniat untuk melaksanakan sesuatu perubahan yang positif, contohnya merealisasikan podium kejayaan ini, maka lakukanlah ia dengan penuh iltizam ya kawan-kawan, kerana matlamat kita adalah sama, iaitu melahirkan manusia yang berjaya, berfikiran positif dan mampu menjadi warga negara yang terdidik. Akhirnya terciptalah sebuah negara Malaysia yang sejahtera. Sampai tak visi KPM? Sampai kan? Alhamdulillah. Baik, begitu ya, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih diucapkan. Sekian, terima kasih.